Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Anda sekarang sedang menonton Wani Pagi dan kita berdua akan bawakan perkembangan terkini berita-berita yang mendapat perhatian di astroawani.com. Dan yang pastinya hari ini saya kira hari kedua atau ketiga fasa pemulihan dijalankan dan banyak juga kita masih lagi tidak terlepas dari perkembangan dan juga update kes baharu COVID-19 di Malaysia, dan ini perkembangan dalam masa 24 jam ini dicatatkan 31 kes baru kes COVID-19 dan 51 kes sembuh sepenuhnya. Itu kata Kementerian Kesihatan Malaysia dalam satu sidang media semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 di negara ini pula menjangkau 1,186 kes, dan untuk kes COVID-19 keseluruhan kita setakat ini kita mempunyai 8,369 kes. Dan kita nak dengar apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah mengenai perkara ini. Ingin dimaklumkan daripada 31 kes baru yang dilaporkan hari ini, 11 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 20 kes penularan dalam negara, 19 kes adalah bukan warga negara dan hanya 1 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia, iaitu merupakan kes di Ulu Kelang, Selangor dari saringan sekolah tahfiz. Perincian bagi 19 kes yang lain ialah di kalangan bukan warga negara adalah seperti berikut. 16 kes daripada kluster pedas di Negeri Sembilan, 1 kes kluster tahfiz Kampung Sungai Lui, Selangor, 1 kes kluster syarikat pembersihan Kuala Lumpur dan 1 kes saringan pekerja tapak pembinaan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sehingga kini sebanyak tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 118 kes, iaitu bersamaan dengan 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Baik, dalam masa yang sama, ketika sidang media yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham turut menjelaskan mengenai bagaimana agaknya negara kita bebas ataupun diisytiharkan sebagai bebas daripada COVID-19 ini adalah melihat kepada perlunya ada 28 hari tanpa kes baru untuk isytihar bebas COVID-19. Ini yang kami kongsikan di paparan skrin anda sekarang, iaitu ia melibatkan 2 kitaran inkubasi, iaitu dalam tempoh selama 28 hari itu. Dan kata Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan ia adalah penanda aras yang diguna pakai bagi memantau dan juga mengawasi situasi sebelum mengisytiharkan negara benar-benar bebas daripada jangkitan itu. Dan sebagai contoh, beliau memberikan contoh, kalau kita mahu tamatkan satu kluster, ia memakan masa 28 hari pemantauan dan juga pengawasan, iaitu 2 kitaran inkubasi, dan ini bermakna kita mencatatkan sifar kes baru untuk tempoh 28 hari baru kita boleh isytiharkan bebas daripada COVID-19, iaitu ia dipakai sebagai tanda aras. Dan saya kira seperti di New Zealand sebelum ini pun kita telah dengar negara berkenaan telah pun bebas daripada COVID-19 walaupun vaksin belum lagi ditemui, tetapi mereka mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 itu. Dan kita juga ingin kongsikan jika sebelum ini Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah juga turut menjelaskan negara kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 seperti penyakit sebelum ini, iaitu virus seperti SARS dan ada jenis beberapa lagi virus yang walaupun pada ketika itu tidak lagi ditemui vaksin dan sebagainya, tapi kita mampu untuk memutuskan rantaian itu. Dan seterusnya kita membawakan perkembangan mengenai tahfiz. Ya, betul. Dalam sidang media yang sama turut ditegaskan oleh Datuk Dr. Nur Hisham bahawa KKM akan terus melakukan aktiviti pengesanan dengan kerana lebih 1,000 sekolah tahfiz tidak berdaftar. Itu adalah satu angka yang sangat membimbangkan. Katanya
mana KKM hanya dapat menjalankan ujian COVID di lebih 400 sekolah tahfiz sahaja di seluruh dunia, manakala 1,000 lagi sekarang ini tidak lagi berdaftar, tidak dapat dikesan dan masih lagi diteruskan aktiviti pengesanan itu. Kata Datuk Dr. Noor Hisham, KKM akan teruskan aktiviti ini dalam komuniti termasuk di pusat-pusat jagaan yang mempunyai peningkatan kes secara mendadak. Kita akan dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Noor Hisham. Kalau kita kenal pasti individu tersebut, contohnya mereka mungkin tiada di tempat tersebut. Jadi kita akan melaksanakan saringan. Setiap hari kita akan menambah kes untuk disaring. Dan kita menambah dari segi pusat jagaan warga emas, contohnya kita menambah daripada satu pusat ke dua, ataupun setiap hari ada pertambahan pusat-pusat tersebut, dan juga sekolah tahfiz setiap hari juga ada pertambahan. Jadi kita hanya menyaringi lebih kurang 400 saja lebih pusat sekolah tahfiz. Tetapi yang kita dimaklumkan ada 1,000 lagi sekolah tahfiz di luar yang tidak didaftarkan. Jadi apa yang kita pasti ialah kita menjalankan saringan. Saringan ini juga satu surveillance. Kalau ada peningkatan kes yang mendadak di kluster-kluster tersebut, jadi kita akan meningkatkan aktiviti kawalan kita, iaitu active case detection dan sebagainya. Ya. Di samping peringatan yang dikeluarkan oleh KKM, ini juga kita lihat ada kelonggaran-kelonggaran yang diumumkan juga oleh kerajaan. Ini yang dikatakan oleh Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengatakan bahawa teksi e-hailing telah dibenarkan beroperasi tanpa had masa. Ini merupakan satu berita gembira buat industri teksi e-hailing di luar sana, apabila mereka boleh menarik nafas lega bila kerajaan mengumumkan perkhidmatan itu dibenarkan beroperasi tanpa had masa, sama seperti pengangkutan awam yang lain. Dan jelas Datuk Seri Ismail Sabri, mereka juga dibenarkan mengambil penumpang mengikut kapasiti kenderaan masing-masing. Dan ini yang dikatakan jika sebelum ini kita dapat saksikan segala perkhidmatan seperti teksi, e-hailing hanya dibenarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Jadi selepas ini apabila kerajaan telah pun memberikan kelonggaran, kita pun telah melalui pelbagai fasa-fasa PKP, PKPB dan kali ini adalah PKPP. Ini menyaksikan makna selepas pukul 10 malam pun perkhidmatan seperti teksi dan juga e-hailing masih lagi beroperasi seperti biasa. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hari ini Kementerian Pengangkutan telah membentang kepada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP berkenaan dengan beberapa kebenaran dan juga SOP berkaitan dengan pengangkutan awam. Mesyuarat khas telah membuat keputusan untuk membenarkan perkhidmatan e-hailing dan teksi beroperasi tanpa had masa dan kapasiti penumpang juga mengikut kapasiti kenderaan. Kalau dulu untuk e-hailing dan teksi hanya dibenarkan 2 orang saja dan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Ya, jadi sekarang ini kita benarkan. Dan Datuk Seri Ismail Sabri juga mengatakan bahawa mana-mana premis perniagaan yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh kerajaan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni boleh berdepan risiko penutupan. Dan selain diarah tutup, pihak berkenaan juga akan dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah. Dan Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelanggan perlu memainkan peranan dengan melaporkan kepada pasukan Task Force Operasi Pematuhan SOP. Ya, jadi pelanggan boleh laporkan kepada pihak polis ataupun pasukan penguatkuasa task pematuhan tersebut, ya. Rela ke ATM ke mana yang berkawal tu boleh laporkan. Ya, tapi dapatkan detail lah. Dapatkan maklumat detail di mana kedai tersebut, apa kesalahan yang dilakukan, serahkan kepada pihak polis. InsyaAllah pihak polis akan mengambil tindakan.
Itu apa yang dilaporkan atau kita report daripada dari sidang media Datuk Seri Ismail Sabri, dan ini merupakan satu pengumuman yang menarik juga dari Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang memaklumkan bahawa kerajaan akan untuk memaklumkan ibadah haji untuk semua rakyat Malaysia pada musim 1441 Hijrah ini telah ditangguhkan, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata keputusan itu dicapai berdasarkan kepada taklimat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Lembaga Tabung Haji serta perbincangan ahli-ahli mesyuarat jawatan kuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 9 Jun 2020 hari itu. Kita dengarkan. Beliau berkata perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan telah disampaikan kepada Kerajaan Arab Saudi. Saya mengharapkan semua bakal haji untuk bersabar dan redha dengan keputusan ini. Sehubungan itu, Tabung Haji akan mengeluarkan kenyataan rasmi dan soalan lazim FAQ berkaitan urusan penangguhan ibadat haji bagi musim haji 1441 Hijrah sejurus selepas sidang media ini. Saya juga menyeru seluruh umat Islam di Malaysia untuk terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan wabak ini sepenuhnya dan memelihara dua kota suci Makkah dan Madinah dari sebarang perkara yang tak diingini. Zulkifli juga memaklumkan telah bertemu dengan Duta Arab Saudi ke Malaysia semalam bagi menyerahkan surat rasmi penangguhan ibadat haji bagi Malaysia untuk disampaikan kepada Dr. Muhammad Saleh bin Tahir Bantin selaku Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Katanya lagi, bagi pihak Kerajaan Malaysia, beliau mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi di bawah kepimpinan Khadim Al-Harmain Al-Sharifain Raja Salman Abdul Aziz atas usaha gigih membendung penularan jangkitan COVID-19 di Tanah Suci. Baik, secara ringkas yang kita nak simpulkan, tahun ini merupakan tahun yang mencabar untuk kita kerana kita tidak merayakan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga kita masih boleh merayakan Hari Raya Aidiladha, tetapi ini satu berita yang mungkin kepada mereka yang bakal pergi ke haji dan sebagainya pada tahun ini patut diambil sebagai satu sebagai open-minded lah kalau kita melihat kepada ini merupakan satu inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk memastikan supaya wabak COVID-19 itu dapat diputuskan. Dan kalau kita lihat juga seperti negara-negara lain yang turut menangguhkan penghantaran jemaah haji mereka adalah seperti di Indonesia, di Singapura, Kemboja, Thailand dan juga Brunei, itu di serata ASEAN sendiri. Namun ibadat haji itu masih diteruskan di Mekah dan juga di Madinah dan sebagainya. Dari segi mungkin mereka akan memberikan kebenaran kepada penduduk-penduduk bagi Arab Saudi itu sendiri. Dan seterusnya kita ingin membawakan satu lagi perkembangan hasil daripada sidang media yang dijalankan itu, iaitu melihat kepada semua ataupun melihat kepada solat jemaah di masjid, iaitu semua masjid di wilayah Persekutuan akan dibuka bagi solat Jumaat dan juga solat berjemaah bermula 12 Jun ini, dan perluasan kapasiti masjid untuk jemaah itu bagaimanapun hanya dibenarkan sebanyak 1/3 sahaja daripada had kapasiti Dewan Solat Utama. Kita dengarkan penjelasan beliau ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata perkara itu ditetapkan melalui garis panduan perluasan kapasiti solat Jumaat dan solat berjamaah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Katanya perkara itu juga telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sebagai contoh, jika sebuah dewan solat mampu memuatkan 1,000 orang jemaah pada satu-satu masa, maka bilangannya yang dibenarkan adalah 333 orang buat masa ini. Jawatan kuasa Qaryah Masjid, Surau Jumaat dan Surau boleh melantik sukarelawan dalam kalangan jemaah bagi membantu kawalan sebelum dan selepas solat.
Zulkifli berkata sistem penggiliran atau apa cara yang sesuai pada hemat jawatan kuasa karya masjid, surau Jumaat dan surau boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kepada anak karya lain untuk hadir. Kapasiti ini katanya lagi akan ditambah secara berperingkat dengan makluman dari semasa ke semasa atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Ya, turut diumumkan adalah garis panduan kapasiti solat Jumaat dan juga solat jemaah sepanjang PKPP. Antaranya adalah jarak antara ahli jemaah adalah sejauh 1 meter dan jemaah wajib memakai pelitup muka ketika solat dan cara masuk dan keluar masjid mesti dengan beratur serta menjaga penjarakan yang terkawal. Semua ahli jemaah yang hadir hendaklah mengambil wuduk di rumah dan membawa sejadah masing-masing sebelum hadir ke masjid, dan ini kita ada bawakan di astroawani.com. Ini semua untuk panduan anda sekiranya pergi berjemaah solat Jumaat dan juga hari ini bermulanya solat Jumaat dan juga solat jemaah di fasa pemulihan ini. Dan dalam masa yang sama turut diberitahu bahawa bila keadaan lebih baik, bukan warga negara Malaysia boleh turut bersolat jemaah, kerana sebelum ini Datuk Seri Ismail Sabri ada mengatakan bahawa bukan warga negara Malaysia tidak dibenarkan atas faktor keselamatan, tidak boleh bersolat di masjid, surau dan sebagainya. Dan hari ini telah diumumkan bahawa bila keadaan lebih baik, mungkin angkanya sudah baik, boleh dibenarkan bukan warga negara untuk semayang di surau dan masjid atas faktor keselamatan warga negara kita juga. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun kebanyakan kes-kes mereka yang dapati positif COVID-19 adalah daripada apabila dibuat saringan mendapati lebih ramai pekerja-pekerja asing ini telah pun dijangkiti, dan ini telah pun menimbulkan kebimbangan rakyat Malaysia. Jadi kebimbangan ini dipertimbangkan oleh kerajaan untuk melarang seketika bukan warga negara untuk bersolat berjemaah di masjid. Namun kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh menteri ini. Bagi pihak kerajaan Malaysia, tidak ada sekelumit pun niat dalam hati kami untuk menidakkan hak anda untuk beribadah bersama-sama kami di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan warga negara tetap saudara seagama yang berpayung di bawah kalimah syahadah yang sama. Buktinya lihatlah selama ini sebelum adanya wabak COVID-19. Bukan warga negara bebas untuk beribadah di mana-mana masjid, surau Jumaat dan surau. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Zulkifli. Dan dalam masa yang sama kita nak tengok juga ada perkembangan di Sarawak apabila Sarawak telah menyediakan pesawat sewa khas, pesawat bawa balik guru dari Semenanjung, dan Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi bersama Sarawak Volunteers akan membantu para guru dari Semenanjung untuk kembali berkhidmat di Sarawak. Dan menterinya Datuk Seri Michael Manyin Jawong berkata ia susulan kesukaran para guru untuk mendapatkan tiket penerbangan yang menyebabkan mereka terkandas di Semenanjung. Ini satu lagi berita menarik, Fizi. Dan katanya beliau ataupun di kementerian ataupun di Sarawak sendiri telah pun mendapatkan bantuan Sarawak Volunteers di bawah Datuk Seri Fadilah Yusof, dan ia telah berhubungi untuk mendapatkan nama dan juga menempah penerbangan, dan tempahan akan dibuat oleh Sarawak Volunteers, tetapi pembayaran tiket adalah ditanggung sendiri oleh para guru, dan jadi ia untuk melancarkan dari segi pergerakan guru yang berada di Semenanjung dan sebagainya. Dan turut ditambah adalah sesudah memasuki Sarawak, para guru akan diarahkan untuk kuarantin 14 hari sebelum melaporkan diri ke sekolah. Katanya para guru yang berkhidmat di kawasan bandar boleh kuarantin di tempat kediaman sendiri, manakala guru yang bertugas di sekolah di kawasan pedalaman akan dikuarantinkan di pusat kuarantin, iaitu hotel yang telah pun disediakan dan ditanggung oleh kerajaan negeri Sarawak. Dan itu perkembangan di negeri Sarawak. Satu lagi kita nak bawa perkembangan adalah di Melaka. Dalam kita sibuk memerangi COVID-19 ini, satu lagi wabak ini kita tidak boleh lupa, iaitu wabak denggi, dan di mana jika kita dapat saksikan di Melaka sendiri terdapat peningkatan dari segi kes denggi ini, iaitu sebanyak 140 kes dicatatkan, dan ia adalah peningkatan sebanyak 140 kes ini kepada 1044 kes pada tahun ini sehingga minggu EPID ke-23, iaitu sehingga 6 Jun lalu berbanding 904 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Dan penjelasan ini telah pun memberikan satu indikasi bahawasanya
pelbagai lagi permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan seperti kita ingin menangani COVID-19 dan juga permasalahan denggi ini yang daripada dulu tiada kesedaran juga perlu dilihat, juga perlu diberikan perhatian supaya tidak ada kes-kes yang ataupun mencatatkan kenaikan kes melihat kepada COVID ataupun melihat kepada denggi ini sendiri. Dan dalam masa yang sama kita tengok bila COVID-19 ni kebersihan diutamakan dan ini juga perlu kita pentingkan bila kes denggi di Malaysia ini mencatatkan peningkatan dan ini juga kita fikir sama-samalah kita menjaga kebersihan agar kesemua penyakit-penyakit yang membahaya ini dapat dihindarkan dan seperti yang dikatakan oleh pihak KKM sebelum ini banyak sebenarnya untungnya ataupun banyak sebenarnya kebaikannya bila kita jaga jarak dan jaga kebersihan pada waktu-waktu pandemik COVID-19 ni. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Lepas ni kita bawakan lebih banyak berita dari luar negara. Berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, tadi kita dah bawakan perkembangan di dalam Malaysia melihat kepada statistik COVID-19 dan kita ingin beralih ke perkembangan luar negara iaitu jumlah kes positif COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat dengan pertambahan lebih 100,000 kes dalam tempoh 24 jam. Dan ini data daripada Johns Hopkins University. Jumlah kes positif global kini meningkat kepada 7.44 juta berbanding 7.3 juta pada Khamis. Dan statistik dari Johns Hopkins University juga menunjukkan angka kematian akibat COVID-19 global terus meningkat dan jumlah kumulatif kematian global kepada lebih 418,000. Dan Singapura catat 422 kes baru dan jumlah keseluruhan melepasi 39,000 kes. Dan itu melihat kepada Singapura, Gigi, kalau kita nak bawakan negara jiran kita di Singapura mencatatkan kes yang mendadak hasil daripada saringan yang begitu efektif daripada mereka juga. Dan juga kita inginkan bawa perkembangan. Tadi kita membawakan perkembangan dari segi jumlah kes dan kita juga ingin membawakan perkembangan dari segi jumlah kematian yang dicatatkan di seluruh dunia. Mungkin Gigi ada perkembangan yang Gigi. Ya, kalau kita lihat untuk perkembangan di seluruh dunia, jumlah kes positif seperti yang Fizi sebutkan 7.4 juta dan kalau kita tengok Amerika Syarikat kekal sebagai negara yang terjejas paling teruk dengan lebih 2 juta kes. Dan kalau kita tengok kes positif COVID-19 di Brazil pula terus menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah kumulatif positif 772,000 kes. Rusia jadi negara ketiga tertinggi dengan 501,000 kes. Ini merupakan perkembangan di seluruh dunia bagaimana angka-angka ini kita lihat semakin hari semakin meningkat. Dan kalau kita tengok kalau di segi kematian pula lebih daripada 418,000 kematian dicatatkan di seluruh dunia ketika ini, Hafizi. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat seperti kita dah mengulas sedikit tadi mengenai di Singapura dan satu lagi perkembangan di negara jiran kita iaitu di Thailand. Thailand telah pun menunjukkan satu perkembangan yang positif apabila mencatatkan sifar kes baru COVID-19 tanpa kematian. Dan kita dapat saksikan juga ia menjadikan jumlah kumulatif kekal pada 3,125 kes dengan 58 kematian dan ini adalah hari ke-17 tiada penularan tempatan di negara itu. Seperti Datuk Dr. Nur Hisham telah mengatakan sebentar tadi, apabila kita ingin mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan sesebuah negara itu sebagai bebas COVID-19, ia perlu mengambil masa selama 28 hari dan saya kira dalam 11 hari saja lagi sekiranya Thailand terus mengekalkan prestasi yang baik ini, pastinya negara itu juga bebas daripada COVID-19, Gigi. Ya, kalau kita lihat Thailand merupakan satu negara yang sering kali dimasuki oleh pelancong-pelancong dan pelawat luar kerana dia ekonomi utamanya adalah tourism, pelancongan dan bila kita lihat bagaimana pencapaian Thailand ini dapat mengekalkan 17 hari tanpa penularan, itu merupakan satu pencapaian yang sangat baik
yang perlu kita contohi dan bagaimana mereka mengawal kemasukan pelancong asing. Mereka tidak boleh, pada awalnya mereka tidak boleh menyekat pelancong asing untuk masuk ke negara dan kemudian membahagikan kepada dua kumpulan, satu pelancong asing, satu pelancong tempatan dan warga tempatan, dan pada akhirnya kita lihat bagaimana keputusannya apabila Thailand mencatatkan jumlah kumulatif untuk kes COVID-19 adalah 3,125 kes, kematian setakat ini adalah 58 kematian, dan kalau kita cakap mengenai tiada penularan, 17 hari sudah tiada penularan dan catat sifar kes baru bagi kes baru COVID-19. Itu dan dalam masa yang sama juga kita ingin pergi ke Indonesia, iaitu kes positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat melepasi 32,000 dengan jumlah kematian sebanyak 1,883 orang setakat Isnin. Dan menurut jurucakap pemerintah Indonesia berkenaan COVID-19 Ahmad Yuryanto, bagi tempoh 24 jam sejak 12 tengah hari Ahad, Indonesia merekodkan sebanyak 847 kes positif baru dan 32 lagi kematian, dan katanya kes positif ini berjumlah 32,033 manakala sebanyak 14,010 pesakit masih dalam pemantauan COVID-19. Itu di peringkat ASEAN, dan seterusnya adalah di peringkat Afrika. Secara ringkas yang kita nak bawakan, seperti paparan skrin anda dapat saksikan WHO bimbang peningkatan kes di benua Afrika, dan di mana benua itu mencatatkan peningkatan dari 100,000 ke 200,000 kes sehingga Khamis. Berdasarkan rekod, benua itu mencatat 100,000 kes dalam tempoh 98 hari sahaja. Dan itu sangat, kalau kita tengok itu mungkin membimbangkan, satu rate alert lah kepada dunia. Dan apapun, ini adalah berita-berita yang kami bawakan untuk Wani Pagi pada hari ini. Dan kalau anda suka dengan apa yang kami sampaikan, boleh pergi ke astroawani.com untuk melihat apa lagi perkembangan yang kami bawakan. Dan selepas ini 8.30 pagi kita nak mencungkil mengenai dunia pendidikan dalam fasa norma baharu, dalam fasa pemulihan ini, bagaimana kita boleh memperkasakan e-learning dan bagaimana untuk memperkasakan dunia pendidikan atau sistem pendidikan pada fasa pemulihan norma baharu ini. Dan itu saja dari kami. Saya Gigi Ahmad. Dan saya Hafiz Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.